kita teruskan dulu soalan yang menurut apa yang slide yang dah diberi sebelum kita pergi kepada audiens yang lain-lain tu. Nanti teruskan bertanya, nanti saya akan sampaikan kepada Dr. Siti. Alright, jadi saya nak tanya, sebagai seseorang yang dah bekerja 18 tahun dalam dekat Kementerian Kesihatan Malaysia, dekat dalam hospital pun dah banyak. Saya nak tanya apa inisiatif daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dalam dari segi pelindungan ataupun rawatan masalah kesihatan mental ni. Apa inisiatif daripada KKM dalam hal ni? Baik, so itulah again, terima kasih. Saya rasa itu yang highlight pihak kami dijemput tu, saya rasa pihak KKM dijemput adalah untuk pihak Kementerian Kesihatan kongsikan kepada masyarakat ya tentang apa yang kita pihak kementerian lah tawarkan daripada segi untuk berkaitan dengan masalah kesihatan mental ni ya. Jadi kalau daripada segi apa yang kementerian jalankan ya untuk kesihatan mental, seperti yang kita tahu untuk dari aspek perawatan ni kan kena ada 4, kita tak boleh macam fikirkan rawatan saja. Kita kena bermula daripada pencegahan tu sendiri. Dan kalau tanya saya lah Puan Mimi, saya prevention is better than cure all the time. Lagi baik kalau kita boleh mencegah daripada dapat penyakit tu, sebab once dah dapat penyakit kan, proses rawatan tu yes boleh dirawat, tapi perlukan masa ya, ada pelbagai intervensi yang kita kena buat. Jadi di pihak Kementerian Kesihatan kita berfokus kepada pencegahan ya. So kita nak masyarakat Malaysia ni faham apa itu kesihatan mental, dan kita sama-sama cuba jaga kesihatan mental kita dan elak daripada mendapat penyakit mental ni. Okay? Jadi ada banyak sebenarnya effort daripada Kementerian Kesihatan daripada segi promosi dan pencegahan. Mungkin saya mulakan untuk bercakap daripada segi promosi kesihatan mental ni lah ya, yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan. Okay. So sebelum tu mungkin kalau kita pergi ke slide promosi kesihatan mental dulu. Okay, so dalam Kementerian Kesihatan ni, jadi kita ada bahagian kesihatan awam. Okay, so kesihatan awam ni berpusat di Putrajaya lah ya. Dan semenjak tahun lepas ya, alhamdulillah Kementerian Kesihatan telah berjaya mewujudkan National Centre of Excellence on Mental Health ni Puan Mimi, yang mana untuk kesihatan mental sendiri ya, untuk perkara-perkara berkaitan kesihatan mental, KKM mewujudkan satu Centre of Excellence khas. Itu yang menunjukkan bahawa Kementerian Kesihatan prihatin tentang isu kesihatan mental ni ya, sampai ada satu pusat kecemerlangan khas bagi supaya kita boleh menjadi lebih baik daripada segi promosi kesihatan mental ya. So National Centre of Excellence ni adalah di bawah ketua sektornya adalah Dr. Nur Ashik Ibrahim. Rasanya mungkin Puan Mimi pun pernah jumpa, dan mungkin ramai partisipan kita yang kenal Dr. Nur Ashik Ibrahim ya. Dia memang antara figura yang kita kenali lah dalam bercakap tentang promosi kesihatan mental. So mungkin ramai juga yang tahu tentang Let's Talk Minda Sihat ni. Ini adalah salah satu kempen yang kita telah mulakan, tak silap saya sekitar 2018-2019. Again, program ni sangat-sangat penting ya, yang mana kita nak meningkatkan kesedaran kepada masyarakat kita tentang apa itu kesihatan mental, apa itu kenapa penting untuk jaga kesihatan mental kan, dan macam mana cara kita nak kurangkan masalah kesihatan mental ni. So Let's Talk, kenapa Let's Talk ya, sebab TALK tu ada dia punya makna dia. Okay, so T ialah tell someone you trust, A adalah ask for help, L ialah listen without judgment, and K ialah know where to seek help. Macam yang saya kongsikan tadi kan, masalah kesihatan mental ni sesiapa boleh dapat. Kita semua tak terkecuali. Tapi it's about apa kita perlu buat supaya benda ni tidak berlarutan sehingga kita boleh dapat penyakit mental. Okay, so
Contohnya apabila kita memberitahu seseorang tentang masalah kita, ya, itu dengan sendirinya boleh mengurangkan beban tekanan tu. Ya, dan seterusnya mengelakkan kita daripada dapat penyakit mental. Minta pertolongan, ya, pertolongan ada banyak. Kejap lagi saya akan kongsikan banyak cara ya kita boleh minta tolong secara daripada pihak profesional untuk kita tidak mendapat penyakit mental ni. Listen without judgement ini lebih ditujukan kepada kita semualah, ya, yang mana bila kita perlu ada culture ni, budaya ni yang mana bila ada kawan kita tengah struggle, kita perlu bersedia untuk menjadi pendengar yang tidak akan menghukum, ya. Jadi biasanya itulah yang kita tengoklah kan dalam masyarakat, bila ada seseorang tu meluahkan perasaan tertekan kan, tertekan, rasa stres, banyak respon yang saya kira judgemental di situ. Alah kau ni benda ni senang je, alah masalah ni sikit je kan, alah orang lain semua okey kenapa kau tak okey. So itu semua adalah judgemental response kan. So dalam kempen Let's Talk ni kita sebenarnya mengajak masyarakat untuk menjadi pendengar yang baik. Dan bila seseorang tu dilanda tekanan, kebanyakan masa apabila dia dapat luahkan dan ada pihak yang mendengar, itu pun dah, saya kira mungkin kalau tak 50%, mungkin 70-80% masalah tekanan tu boleh hilang di situ kan Puan Mimi? Ya, just by talking about it and having someone, ada orang untuk mendengar kan. Dan seterusnya itulah kita nak dalam kempen ni ialah supaya masyarakat tahu yang kalau mereka struggle tentang masalah kesihatan mental, ada pertolongan dan untuk mereka tahu di mana nak mendapatkan pertolongan, ya. So untuk promosi kesihatan mental ni, pihak Kementerian Kesihatan sebenarnya bekerjasama dengan banyak pihak, ya. Kalau boleh tunjukkan slide yang seterusnya, pihak organizer. So mula-mula sekali kita bekerjasama dengan agensi kerajaan itu sendiri, Puan Mimi, ya. Sebab so tadi saya share tagline no health without mental health. So saya nak share satu lagi tagline Puan Mimi, iaitu mental health is everybody's business. Mental health bukan sahaja urusan Kementerian Kesihatan Puan Mimi. Mental health ni urusan semua pihak, ya. Sebab siapa-siapa boleh kena dan semua orang kena bantu. Jadi kita KKM memang bekerjasama dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, ya. Bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, ya, untuk sama-sama mempromosi kesihatan mental di kalangan adik-adik kita di sekolah, di universiti, ya. Dengan KPT juga, ya, kita nak bantu masyarakat daripada segi meringankan beban yang berkaitan dengan perumahan, ya. Tadi kan saya dah share kan antara punca yang menyebabkan tekanan stres, tekanan kepada kesihatan mental adalah faktor persekitaran. So kita bekerjasama dengan Kementerian Perumahan, ya, untuk memastikan persekitaran yang baik untuk masyarakat. Kementerian Sumber Manusia daripada segi pekerjaan, Kementerian Komunikasi, Polis Diraja Malaysia, KBS, ya. So masa kita lancarkan program Let's Talk ni, di bawah Public Health, memang a lot of meetings dengan pihak kementerian ni supaya mereka incorporate, memasukkan elemen kesihatan mental ni di dalam semua program mereka, ya. So selepas tu lah yang kita tengok kan banyak, kalau macam Kementerian Belia dan Sukan contohnya, mereka akan ada program dengan remaja yang seminar tentang kesihatan mental kan, program riadah di mana kita akan turut masukkan elemen ceramah tentang kesedaran kesihatan mental. So kita memang buat benda tu. Kementerian Pendidikan Malaysia pula kita ada unit-unit sekolah, ya, yang mana kita pergi buat saringan dan sebagainya. So dalam kempen ni promosi kesihatan mental ni kita memang tidak buat bersendirian, kita libatkan semua kementerian dan kita dapat kerjasama yang sangat baik daripada semua kementerian, ya. So alhamdulillah everybody, semua orang, ya, realize that mental health ni adalah satu aspek yang sangat penting. So selain daripada tu, ya, daripada agensi kerajaan, kita bekerjasama juga, ya, KKM bekerjasama juga dengan pihak NGO, ya.
minda kami adalah salah satu daripada rakan kerjasama KKM kan, daripada segi promosi kesihatan mental ni. So minda kami, kemudian dengan Befrienders, banyak NGO yang lain macam saya tengok di sini ada Miasa juga. Jadi kita sama-sama berganding bahu untuk kita sebarkan tentang kepentingan kesihatan mental ni di dalam kempen Let's Talk Minda Sihat ni. So daripada segi promosi, Kementerian Kesihatan di bawah Kesihatan Awam memang memainkan peranan yang sangat besar lah, alhamdulillah. Dan itu yang kita nak sebenarnya, Puan Mimi. Kita nak prevention tu yang lebih baik. Betul. Sebab kalau nak kata pasal Let's Talk Minda Sihat ni, saya antara yang terawal terlibat dalam jadi trainer untuk Let's Talk Minda Sihat, di mana kita pergi ke sekolah. Tak kisah sekolah di mana-mana pun, kita pergi ke sana untuk memberikan pengetahuan apa itu kesihatan mental, apa itu macam mana kita nak bercakap dengan orang ramai dan sebagainya. Sebab orang ingat bila bercakap pasal kesihatan mental ni, ramai orang tak nak bercakap. Sebenarnya ramai je nak bercakap tentang soal kesihatan mental dekat luar sana. Okey, baiklah. Saya nak bertanya juga ya. Kepada doktor, ada satu soalan. Bila kita cakap pasal kesihatan mental, banyak kita melibatkan daripada pihak orang ramai dan segalanya. Apa services dalam KKM, mental health services? Saya tahu mentari, ada lagi tak servis-servis yang lain dekat luar sana? Right, okay. So thank you for the questions again, Puan Mimi. Okay. So tadi saya dah terangkan daripada aspek kita promosi, kita nak memberi kesedaran, awareness kepada masyarakat tentang kepentingan kesihatan mental. So di samping tu, Kementerian Kesihatan juga memainkan peranan yang besar daripada segi pencegahan awal, Puan Mimi. Okay? So kalau saya nak berkongsi daripada segi pencegahan awal ni, saya suka nak kongsi yang kita punya perkhidmatan terkini lah yang kita ada, Puan Mimi, iaitu talian HEAL yang diwujudkan oleh public health di sektor kesihatan awam di Kementerian Kesihatan. Kalau pihak organizer boleh turun sikit, tunjukkan slide yang ada helpline talian HEAL tu, 15555. Yes, this is the one. Okay. So talian HEAL ni baru je dilancarkan 21 Oktober 2022, sama hari semasa mantan Menteri Kesihatan kita YB Khairy Jamaluddin melancarkan National Center of Excellence of Mental Health di Kuil 18 Cyberjaya. Okay. So talian HEAL ni adalah satu talian krisis yang mana orang ramai tak kira di mana sahaja di Malaysia ni, sekiranya mengalami tekanan dalam kehidupan, call je nombor ni. Okay, ini pihak yang mengikuti rancangan ni, kalau boleh sebarkanlah. Sebab kita tak tahu pada bila masa pun kita boleh diuji kan dengan tekanan hidup, dan kadang kita tak tahu kat mana nak dapatkan pertolongan yang cepat. Alhamdulillah, rakyat Malaysia ni semua ada telefon kan, Puan Mimi? Kan? So sebenarnya pertolongan tu ada di hujung jari. Dial aja 15555 ni, dan yang menjawab di hujung talian tu adalah pegawai-pegawai kaunseling yang terlatih, yang mana mereka akan membantu daripada segi macam mana cara supaya boleh kita kurangkan tekanan ni. Dan kalau tidak silap saya, dah banyak panggilan yang pihak talian HEAL ni terima waktu operasi 8 pagi sampai 12 tengah malam, Puan Mimi, termasuk hari cuti, sentiasa ada petugas, dan banyak kes yang dapat berjaya mereka bantu melalui talian HEAL ni. So ini adalah satu perkembangan yang sangat bagus untuk Malaysia. Sebelum ni memang alhamdulillah kita dah Befrienders, but this is a good move, a good initiative daripada Kementerian Kesihatan. Kita sendiri pun ada talian krisis kita, Jadi siapa-siapa yang dah ada tekanan tu, so again ini kita dah masuk pencegahan awal. Puan Mimi. Jadi sebelum benda tu jadi melarat, jadi perkara yang lebih besar, call je nombor ni. Pegawai psikologi yang berada di talian akan membantu. So yang tu daripada segi helplines. Dan tadi Puan Mimi tanya daripada segi apakah services yang kita ada, banyak, alhamdulillah. So di bawah Kementerian Kesihatan, di bawah pencegahan awal, sebenarnya Puan Mimi, orang duk ingat kalau penyakit mental tu kena jumpa psikiatrik lah.
kena pergi cari Dr. Siti Hazrah ni punya klinik. Sebenarnya tidak semestinya. Jawapan sebenarnya ialah pertolongan tu ada dekat dengan anda. Okay, kalau dalam krisis, pertolongan tu ada di hujung jari. Tapi kalau nak berjumpa doktor, tidak semestinya kena jumpa doktor di klinik psikiatri Puan Mimi. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, rakyat Malaysia semua, sekiranya ada masalah kesihatan mental, boleh pergi ke mana-mana klinik kerajaan di seluruh Malaysia. Klinik kerajaan Puan Mimi, kita ada 1,000 lebih dah sekarang ni. Tak silap saya mungkin 1,100, mungkin 1,200 klinik kesihatan di seluruh negara. Dan kalau tak silap saya juga, di setiap 10 ke 15 kilometer radius akan ada satu klinik kerajaan. Pergilah ke sana kalau perlu nak berjumpa profesional, pergi je, klinik tu memang akan dekat dengan anda. Ya. Semua staf di klinik kesihatan Puan Mimi adalah terlatih daripada segi untuk perawatan kesihatan mental. Saya lah antara orang yang melatihnya. Kami pakar psikiatri semua adalah kita latih ya. Doktor-doktor, nurses ya, MA di klinik kesihatan ya, pembantu perawatan kesihatan pun kita latih ya, daripada segi macam mana kita nak mengesan awal dan seterusnya memberikan rawatan awal untuk penyakit mental di semua klinik kesihatan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau segan kan, kalau pergi klinik psikiatrik mental Dr. Siti Hazrah kan, takut orang fikir macam-macam kan. Rawatan sebenarnya wujud juga di klinik kesihatan berdekatan dengan anda. Jadi di klinik kesihatan Puan Mimi, untuk makluman, kita ada pakar juga di sana. Ya, mereka ni kita panggil pakar kesihatan keluarga. Dan semua pakar kesihatan keluarga ni Puan Mimi, dalam latihan mereka, sebelum mereka jadi pakar, mereka akan membuat rotation di jabatan psikiatri. Jadi mereka ni adalah menerima latihan yang cukup ya, supaya mereka boleh membuat diagnosis dan merawat penyakit mental. Ubat-ubat untuk penyakit mental pun ada terdapat di klinik-klinik kerajaan. Jadi rawatan tu sebenarnya banyak, menyeluruh di mana-mana klinik kesihatan. Okay? Dan itu rawatan awal, dan seterusnya of course kita akan ada rawatan yang lebih intensif, iaitu di jabatan saya lah Puan Mimi ya. So jabatan saya ni kita buat lebih lagi ya, sebab kita ada kepakaran dan resourcesnya. Jadi kita di samping ada pelbagai lah ya, contohnya di jabatan saya sendiri ya, di Hospital Tunku Jaafar Seremban, kita ada perkhidmatan pesakit dalaman ya, kita ada ward kan, sekiranya pesakit memerlukan untuk masuk ke ward psikiatri, kita ada ward lelaki dan ward perempuan ya. Dan kemudiannya kita ada klinik pesakit luar. Kita ada juga macam perkhidmatan khusus ya, contohnya kita ada perkhidmatan khusus untuk warga emas, kita ada perkhidmatan khusus untuk kanak-kanak dan remaja, kita ada perkhidmatan khusus untuk masalah ketagihan ya, addiction psychiatry. Saya sendiri adalah pakar yang khusus untuk bidang psikiatri dalam komuniti dan juga rehabilitasi pemulihan psikiatri. Jadi di hospital-hospital yang mempunyai jabatan psikiatri akan ada terdapat ya, perkhidmatan yang lebih intensif ya, saya kira untuk membantu pesakit-pesakit yang memerlukan. So ada berapa jabatan psikiatri? Ada 55 hospital di seluruh Malaysia ni. Hospital besar akan ada jabatan psikiatri yang penuh. Maksudnya akan ada ward psikiatri sekali. Di beberapa hospital mungkin tidak ada ward, tapi akan ada pakar psikiatrinya, dan kebanyakan hospital akan ada pasukan komuniti. Maksudnya pasukan yang turut juga boleh memberi lawatan ke rumah untuk pesakit yang memerlukannya, bukan semua Puan Mimi, untuk pesakit yang memerlukan. Jadi dan mentari pula, Puan Mimi tadi Puan Mimi sebut mentari kan. Mentari ini sebenarnya adalah salah satu cabang perkhidmatan kami lah di perkhidmatan psikiatri dan kesihatan mental, di mana ini adalah strategi kita untuk mendekatkan lagi perkhidmatan psikiatri ini kepada masyarakat. So mentari ini sebenarnya nama penuh dia adalah Pusat Kesihatan Mental Masyarakat. Letaknya pun memang di dalam masyarakat. Kalau saya bagi contoh, kalau di Negeri Sembilan ni kita ada Mentari Kuala Pilah Puan Mimi. Mentari Kuala Pilah tu bukan di hospital, letaknya tu di tengah-tengah pekan Kuala Pilah, betul-betul depan gedung membeli belah Kuala Pilah, seberang jalan daripada pejabat daerah Kuala Pilah.
dia punya di dalam masyarakatnya, ya, kita punya mentari itu. Okay. So mentari ni yang bestnya pasal mentari ni adalah dia bersifat terbuka. Maknanya dia easily accessible. Kita memang wujud di dalam masyarakat supaya masyarakat mudah nak mendapatkan rawatan kesihatan mental. Okay. Kalau dulu kan, kalau kita cakap penyakit mental, pergilah kau ke Hospital Tampoi, pergilah ke Tanjung Rambutan. Kat situ je boleh dapat rawatan. Tapi bermula tahun 70-an, Puan Mimi, alhamdulillah rawatan kesihatan mental ni dah ada dekat hospital dah. Tak payahlah orang Seremban ni nak pergi sampai ke Johor Bahru, Hospital Permai Johor Bahru tu nak dapat rawatan. Sebabnya rawatan psikiatri dah ada di Hospital Tuanku Jaafar Seremban. Kemudian lagi bagus lagi, kita wujudkan pula pusat kesihatan mental ni. Mentari ni di mana lagi dekat dengan masyarakat. Itu dia punya strategi sebenarnya, ya. Kita nak menghapuskan stigma tu. Yang penyakit mental ni kena masuk institusi. Tak. Penyakit mental ni boleh dirawat di mana-mana, hatta dalam masyarakat pun. Ya. So kalau mentari ni alhamdulillah kita dah ada hampir 30 mentari seluruh negara. Macam saya dekat Negeri Sembilan ni kita ada 3 mentari, Puan Mimi. So Kuala Pilah 1, di Seremban ni 1 dan di Port Dickson 1. Dan di samping kita bersifat terbuka, kita setiap mentari tu akan ada ruang aktiviti. Tu lagi satu bas pasal mentari. So ruang aktiviti ni adalah supaya pesakit dan ahli keluarga ataupun pihak sukarelawan yang berminat boleh datang dan kita sama-sama buat aktiviti dengan pesakit-pesakit kita. So aktiviti ni boleh jadi macam art therapy, boleh jadi aktiviti macam kita masak sama-sama, ya. Boleh jadi aktiviti social enterprise. Saya beri contoh di Mentari Kuala Pilah again, ya, dia punya aktiviti social enterprise dia ialah mereka jual buah potong tau. Dan juga diorang ada agrotherapy. Kat belakang Mentari Kuala Pilah tu dia ada kebun dia. So yang sama-samalah staf dan pesakit dan ahli keluarga kan, sesama kita macam bercucuk tanam. Hasilnya kita jual dan pendapatannya kita akan bahagikan balik kepada pesakit. Itu sebenarnya adalah proses pemulihan untuk pesakit mental di situ, ya, yang mana kita nak kembalikan balik kefungsian pesakit kita melalui aktiviti-aktiviti di mentari ini. Seterusnya, kita punya matlamat ialah sampai pesakit kita ni boleh berdikari, sampai boleh kerja, Puan Mimi. So, kalau dekat mentari ni kita punya aktiviti pemulihan yang utama adalah aktiviti yang kita panggil sokongan pekerjaan. Kita memang aim kita tak nak lagi ada fikiran yang dulu di mana ada mental illness, habislah masa depan. Ada mental illness, duduk je dah di rumah, tak boleh buat apa-apa. Kita nak tukar benda tu, Puan Mimi, ya. Kajian, rawatan semua dah sangat advance sekarang ni. Mental illness tidak sepatutnya menghalang seseorang untuk berdikari. Dan pihak Kementerian Kesihatan sendiri mewujudkan pelbagai perkhidmatan yang bertujuan untuk membantu seseorang individu yang ada masalah penyakit mental ni untuk kembali sihat semula dan kembali berfungsi balik macam biasa, insya-Allah. Terima kasih atas perkongsian tu, Dr. Siti. Dan kalau dekat Selangor ni pun ada banyak juga. Kita ada mentari di Putrajaya. Putrajaya lah kan. Kalau di Selangor kita ada mentari di Selayang juga. Boleh je datang untuk mendapatkan rawatan. Tidak semestinya nak pergi orang kata hospital besar untuk pergi ke sana. Boleh juga pergi mentari kepada semualah. Tapi saya ada nampak soalan daripada pihak hadirin yang bertanya, macam mana kita nak jadi ahli dekat mentari ataupun nak jadi sukarelawan ni? Just pergi ke sana ke, isi borang ke, macam mana? Okay. So, sekarang ni again satu lagi kita punya achievement lah, saya boleh kira, ya. Di mana mentari sekarang ni dah ada website tau, Puan Mimi, ya. Mentari Malaysia ni dah ada website. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok website kita kan, di mana memang ada ruang untuk kita memohon untuk menjadi sukarelawan. So cuba cari, ya, dekat mentari, dekat website mentari, ya, baru sangat-sangat dilancarkan, Puan Mimi, ya. Dan boleh memohon di situ, ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi terus ke mentari yang berdekatan
bertanya kepada staf di sana, macam mana cara saya nak menjadi volunteer. Ini memang satu perkembangan sangat terkini tentang Mentari ni. Kita memang mengalu-alukan volunteers untuk datang. Saya sendiri pun sedang 2-3 orang dia dah tanya di Mentari Seremban ni kan, ada seorang volunteer ni, dia sangat bagus dalam landscape, dalam lukisan. Saya memang tunggu nak jumpa dia lah ni, insyaAllah mungkin dalam hujung bulan ni, yang mana dia memang berminat untuk volunteer daripada segi nak buat aktiviti art and also macam gardening dengan passion kita. So tuan-tuan dan puan-puan, silakan I think it's memang akan menjadi satu aktiviti yang menyeronokkan. Mentari pun adalah dia, konsep Mentari tu memang terbuka dan memang ada ruang untuk kita jalankan aktiviti, dan saya kira ini satu lagi strategi kita untuk kita kurangkan stigma tentang mental illness ni kan. Bila kita sama-sama mendekatkan diri dengan mereka yang ada penyakit mental ni kan, dan kita tahu kenapa kita nak asingkan sangat pesakit mental ni, mereka juga macam orang lain, they are okay kan. So ini cara kita untuk buka pada masyarakat kan, nak normalizekan mental illness ni. Kita tak nak lagi ada discrimination kan, bila adanya strategi Mentari dan strategi Mentari dalam mengalu-alukan volunteers ni. Okey. Sebelum saya nak pergi kepada semua soalan yang ada, memandangkan kita pun sekarang dah pukul 11.30, kita ada setengah jam lagi untuk sesi soal balas dan segalanya. Boleh tak Dr. Siti share kepada kami gambar-gambar ke ataupun aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan? Okey, mungkin saya boleh kongsi sikit lah macam pengalaman kita, macam pengalaman saya di komuniti lah kalau pihak Uri Setia boleh kongsikan. For example, okey. So ini saya kongsi sikit macam saya kongsikan tadi kan, kita di Jabatan Psikiatri kita ada pasukan komuniti yang mana kita tidak menghadkan perawatan kita hanya di hospital.